Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu akan sambung nak tunjuk cara menjawab soalan kertas 1 exam hari tu. Okey, soalan 21. Okey. Soalan 21 ni kamu dah belajar semasa di form 3 sebenarnya. Okey. Nyatakan X per 3 tolak X kuasa 2 tolak 4 per 6X dalam pecahan terendah. Okey, apa yang perlu kamu buat adalah samakan penyebut. Ni samakan ni. Okey, samakan penyebut dia. So, 6X 3. Jadi, kamu kena pilih yang lebih besar 6X. Tapi ni ada X 3. Untuk dapatkan 6X, kamu kena darab 2X. Okey, so darab 2X atas bawah. Okey, yang sebelah ni tak perlu darab 2X. Okey, so biarkan sahaja. Jadi, X darab 2X. 2X kuasa 2 per 6X tolak X kuasa 2 tolak 4 per 6X. So, penyebut dah sama. Kamu boleh perkan semua. Tetapi, mesti ada kurungan ya. Sebab dia tolak dan ni ada tolak. Dia tolak semua ni. Bukan tolak X kuasa 2, tolak 4. Salah ya. Okey, seterusnya 2X kuasa 2 tolak kurungan X kuasa 2 tolak 4 per 6X. Dan 2X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tambah 4 sebab tolak-tolak negatif-negatif akan jadi positif. Okey, jadi kita permudahkan yang boleh ditolak sahaja. Iaitu yang sama perkali sahaja. Jadi 2X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tambah 4. So, jangan tinggal 6 per 6X ni, okay? Jadi 2X tolak 1, 1 lah. 1X kuasa 2 tambah 4 per 6X. Ini tak boleh dipermudahkan lagi sebab 4 tak boleh tambah dengan X kuasa 2. Jadi ini sudah termudah lah. Jadi jawapannya adalah okey, A. A jawapan dia. Okey. Okey, soalan 22 pula. Diberi 1 tolak P sama dengan 2P tambah 7 per 5. Cari nilai P. Okey. Kita kena cari nilai P dan menjadikan P di depan. Jadi 5 kita pindahkan sebelah sini. Tengok anak panah ni. Okey, pindahkan. Jadi cikgu buat macam ni. 5 kurungan 1 tolak P tutup kurungan sama dengan 2P tambah 7. So, kamu darab masuklah. 5 darab 1, 5 darab P. So, 5 tolak 5P sama dengan 2P tambah 7. Okey. So, kumpulkan ikut nombor bulat. Cikgu pasti kamu dah belajar dulu. 5, 7 ni pindah ke sini. Jadi, tolak. Negatif 5P pindah sebelah sini jadi tambah. Jadi 5 tolak 7 sama dengan 2P tambah 5P. So, cikgu tukar tempat. 7P cikgu nak P kat depan ya. So 7P sama dengan 5 tolak 7 negatif 2. P sama dengan negatif 2 per 7. Okey. Jadi carilah jawapan dia. Mana jawapan dia? Okey. A jawapan dia. Okey. Soalan 23 pula. Okey, ini adalah hukum indeks. Okey. Kamu boleh guna dua kaedah, iaitu guna kalkulator dan menggunakan hukum indeks. Okey, guna kalkulator ni cikgu terang kejap lagi. Hukum indeks dahulu. Okey, hukum indeks ada diberi dalam rumus. Okey. Dia melibatkan kurungan dan punca kuasa. Okey, sekejap. Okey, macam ni. Okey, hukum indeks A kuasa M kurungan N kan. Okey, dia adalah A kuasa MN. M darab N, A MN lah. So, kat sini dia menggunakan konsep itu. Dan jika indeks negatif pula, okey, ni yang pertama lah. Yang kedua, indeks negatif A kuasa negatif N adalah 1 per A kuasa N. Okey. Okey. So, sini kamu tengok. 2 kuasa negatif 9. Okey, bila dia kurungan, kamu boleh darab lah. Negatif 9 darab 2 per 3. Kamu akan dapat 2 kuasa negatif 6. Darab 4
Okey. 4 pun kuasa 4 di luar ni sebab kurungan 4 kuasa 4 darab 6, 1/2 darab 4. Okey, ni kuasa kena tulis kecil. So, kamu permudahkan macam ni. 2 negatif 6 darab 4 kuasa 4 darab 6 kuasa 2. Nak tekan kalkulator pun terus boleh. Okey, so cikgu tukarkan yang ini guna hukum indeks yang ni. 1/2 kuasa 6 darab 4 kuasa 4 darab 36. Jadi jawapannya 144. So, jawapannya D. Okey, bagaimana pula guna kalkulator? Okey, macam ni tekan kalkulator Okey, tengok kurungan, buka kurungan lagi. 2 kuasa negatif 9 tutup kurungan, kuasa buka kurungan lagi 2/3 tutup kurungan, tutup lagi 1, kemudian darab buka kurungan 4 buka kurungan lagi 4 darab 6 kuasa buka kurungan 1/2 sebab dia pecahan. Okey, so tutup kurungan dan kuasa 4 tutup kurungan lagi. Okey, lepas tu tekan sama dengan 144. Okey, sama dengan jawapan cikgu dapat D. Okey. Soalan 24 kat bawah ni. Ni senang je. Sebatang jalan raya dilukis dengan panjangnya 5 cm di atas peta yang berskala 1 nisbah 400,000. Okey. Sebab dia 5 cm, jadi 1 cm tu mewakili 400,000 cm. Hitung panjang sebenar jalan raya itu. Okey. Sebab 1 cm tu mewakili 400,000. Jadi 5 cm tu mewakili berapa? Jadi kamu kena darab 400,000 darab 5. Jadi dapat 2 juta. Kita tengok kosong dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 juta sentimeter. Okey. 2 juta sentimeter tukar kepada meter. Kamu kena bahagi 100. Okey, bahagi 100. 2 juta bagi 100 dapat 20,000 meter. Okey. Kemudian meter nak tukar kepada kilometer kena bahagi 1000 pula. Yang ni cara mudah sebenarnya. Bagi 1000 meter dapatlah 20 kilometer. So jawapan dia B, bola. Okey. Boleh je kamu nak direct terus. Daripada 400,000 cm darab 5 ni, 2 juta cm ni, tukar kepada kilometer terus. Boleh, tak ada masalah. Ini cara satu persatu untuk nampak lagi mudah lah jalan kerja matematik ni. Okey. Soalan 25. Okey, melibatkan soalan ketaksamaan linear. Okey, cari 4x tambah 5 lebih besar dan sama dengan x tambah 2. Kita tengok soalan ni. Okey, sebenarnya kita pisahkan, kita buang x dan 5 ni, tapi cikgu buat direct. Okey, kita pindahkan 4x kita operasi dengan x, so kita pindah ke sebelah kiri jadi tolak. 5 kita pindah sebelah sana jadi tolak. Jadi 4x tolak x lebih besar atau sama dengan 2 tolak 5. Jadi 4 tolak 1, 3x lebih besar atau sama dengan negatif 3. Di mana negatif 3 ni 2 tolak 5. Okay, so 3x lebih besar dan sama dengan negatif 3. Okay, so x lebih besar dan sama negatif 3 per 3. So x sama dengan atau lebih besar dengan negatif 1. Okey, kenapa simbol ni tak cikgu tukar? Okey, simbol ketaksamaan ni hanya bertukar apabila bahagi dan darab dengan nombor negatif sahaja. Okey. Bila bahagi dan darab dengan nombor negatif sahaja. Kalau tambah tolak macam ni, simbol ni tak tukar. Okey. Jawapannya A. Okey, bulat lah. Macam tu jawab kertas 1. Okey, 26 pula. Hujah. Ni senang sangat hujah ni. Okey. Maklumat berikut menunjukkan satu hujah. Premis 1. Jika x tambah 3 sama dengan 5, maka x sama dengan 2.
Premis 2, X tak sama dengan 2. Kesimpulan. Okey, cikgu nak beritahu. Kita kena klasifikasikan ni P dan Q lah. Katakan ini P, ini Q. Okey. Dekat premis 2 ada Q tapi penafian. Ini adalah penafian Q. Jadi kesimpulan mestilah penafian P. Jadi X tambah 3 tak sama dengan 5. Jawapannya bola. Okey. Ni salah, ni bukan penafian, ni pun salah, ini pun salah juga. Okey. Seterusnya soalan 27. Soalan 27. Okey, ni susah sikit. Complicated sikit je sebenarnya. Okey. Okey, soalan 27. Rajah 27 ni adalah cartapai yang menunjukkan komposisi keahlian untuk 4 unit beruniform utama di sebuah sekolah. Okey, PBSM, KRS, Pandu Puteri dan pengakap. Bilangan ahli kadet remaja sekolah adalah 2 kali pengakap. Maksudnya 1 kadet remaja sekolah, 2 pengakap. Ni 1 kadet remaja sekolah, 2 kali pengakap. Okey, so hitung peratus keahlian pengakap. So pengakap tak tahu berapa. Okey, macam mana cikgu nak dapatkan dia? Okey, sekarang sudut cartapai adalah 360. Jangan cakap kamu tak tahu. Ini bulatan. 360 tu kena tolaklah 162 dengan 90 ni. So cikgu dapat 108. 108 ni merangkumi pengakap dan KRS. So sebab 1 KRS tu 2 pengakap, jadi 3 bahagian. Okey. Kita nak dapatkan 1 bahagian sahaja, iaitu pengakap. So 108 bahagi 3. Jadi kita dapat 36. Pengakap ni 36. So kita dah dapat dah sudut pengakap. Kemudian dia nak peratus. Jadi tengok jawapan. Jangan jawab 36. 36 ni bukan peratus. So kena baca soalan. Peratus dia peratus dia kena kira. So C bukan jawapan dia ya. Jadi kira peratus, apa saja peratus kena darab dengan 100%. Jadi 36 per 360 darab 100. Tekan kalkulator kamu tu dan jawapannya adalah 10%. Ayam. Okey. Okey. Soalan 28. Okey. Rajah 28 menunjukkan satu set data. Okey, ni data. Cari mod bagi data itu. Mod adalah data yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Oh, senang sangat soalan ni. Kamu tengok kat atas ni dan cari nombor yang paling banyak. Okey, kalau keliru tulis macam ni. Nombor 19 ada 4. 18 ada 5. 16 ada 4. 17 ada 3. Jadi, kita pilih yang paling banyak iaitu 5. So, 18 lah jawapannya. Okey. Soalan 29. Statistik je senang. Okey. Rajah 29 menunjukkan satu set data 3759448765. Cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil ni adalah kuartil ketiga tolak kuartil 1. Okey, yang ni form 4 punya Jadi macam mana kita nak cari? Kita kena cari kuartil 3, kuartil 1. Sebelum tu kena susun ikut tertib menaik dulu. Tak boleh terus ambil data ni. Okey, kita tu susun ikut tertib menaik daripada kecil ke besar. So, ni ada 11. Senang sikit nak cari. Okey, mula-mula cari median. Macam mana cari median? Okey, median ni tengah-tengah. So, kiralah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ni median ni 5. Okey, kuartil 1 adalah tengah-tengah antara separuh itu. Jadi 4 di tengah-tengah kuartil 1. Dan kuartil ketiga di tengah-tengah yang kedua. Okey, separuh yang kedua tu 7. Jadi julat antara kuartil 3 tolak kuartil 1, 7 tolak 4. Jawapannya 3. Bola jawapan dia. Senang sangat kan?
Okey, soalan 30. Okey, soalan 30 ni pun juga melibatkan statistik form 4, sukatan kecenderungan memusat. Okey, sukatan sertakan data tak terkumpul, sorry ya. Okey, suatu set 3 nombor mempunyai min 8 dan sesian piawai punca kuasa 2. Okey, set 3 nombor maksudnya n dia adalah bilangan data dia adalah 3. Okey. So yang ni dia guna rumus ini. Rumus ini diberi dalam kertas peperiksaan kamu. So masukkanlah. Okey, ini apa simbol pula kan? Ini adalah sisihan piawai punya simbol. Okey. Ini simbol sisihan piawai ni ha. Okey, jadi dia punca kuasa 2 lah. So, punca kuasa 2 dia, okey, kat sini kena punca kuasa juga. Okey, jumlah X kuasa 2 yang kita nak cari. Tolak X bar. X bar ni min, purata Ni adalah X bar. Sebab tu kena tahu. Okey, so, sum of X kuasa 2 ni, jumlah X kuasa 2 ni, okey, tanda Z terbalik ni adalah jumlah. Okey, ini jumlah. Jadi jumlah X kuasa 2 per N. Okay, tolak X bar kuasa 2 ni. So, N dia 3. Tolak 8 kuasa 2. Tekan satu-satu. Jangan terus darab semua tu. Jadi, kita nak dapat macam ni. Kita nak buang punca kuasa tu. Jadi, kita kuasa 2 kan sebelah ni. Punca kuasa 2. Kuasa 2 dia akan menghilangkan punca kuasa tu. Okay. Jadi, 2 sama dengan punca kuasa X. Punca kuasa. Jumlah X kuasa 2 bagi 3 tolak 64. Pindah 64 dulu. Jadi kat sini. Cikgu sambung kat sini. 2 tambah 64 sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi 3. Jadi 66. Okey, darab 3. Okey, 3 bawa sini. 66 darab 3 adalah jumlah X kuasa 2. Jadi 66 darab 3, 198. Jawapannya C, cawan. Okey. Kalau tak faham, repeat balik. Kalau tak faham juga, tanya cikgu. 31. Okey. Antara berikut yang manakah merupakan fungsi bagi graf rajah di bawah? Okey. Untuk mencari bentuk graf. Okey, cikgu ingatkan kat kamu. Okey. Jika nilai A... Jika nilai A lebih besar daripada kosong, graf tu senyum. Jika graf A lebih kecil daripada kosong, graf tu masam. Okey. Jadi graf ni masam. Jadi A dia mesti negatif. Tengok semua negatif. Okey, so tak boleh nak buat apalah. Kena tengok faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah punca ataupun nilai X. Dia ada 2. Negatif 2 dengan 2. Okey. Jadinya X1 dia 2 dan X kedua dia negatif 2. So dia ada lagi di dalam itu. Jadi ini salah. Okey. Ini memang salah lah. Okey, ini pun salah. Okey. Kemudian X dia tu negatif. Okey. So macam mana kita nak tahulah? Kita tukarkan dia kepada dalam kurungan. Negatif X tolak 2. X tambah 2. Disebabkan negatif, kita tambah negatif kat sini. Okey, so jadi kamu kembangkan ini. Kembangkan, kamu akan dapat negatif X kuasa 2 tolak 4X tolak 4. Jadi jawapannya adalah bola B. Yang ni salah sebab dia tambah 4X. Yang ni salah sebab dia tiada 4X tolak 4X. Ni salah. Okey, ni salah. Okey, kena pandai tengok. Okey, itu untuk graf kuadratik bab 1 form 4. Okey, soalan 32 pula. Gambar rajah Venn dalam rajah 17 menunjukkan set semesta P, Q dan R. Ini set semesta. Kamu pernah dengar Kamu pernah belajar, pernah dengar. Okey. So set semesta ni merangkumi semua unsur dalam set semesta lah. Jadi ruang blorek menunjukkan apa? Dia nak tanya kamu 4
4 pula. Ruang Blorek tu menunjukkan apa benda, set apa. Okey, kalau dapat soalan macam ni, kamu kena cari daripada jawapan sebenarnya. Lebih mudah cara tu. Okey, mula-mula cikgu nomborkan 1, 2, 3, 4, 5 yang dalam set sahaja sebab dia tak melibatkan set semesta kat sini. Kat set semesta di luar. Okey. So, kita senaraikan unsur bagi P. P ada 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Q ada 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. R ada 3 dan 4. Okey, sekarang kita siasat dulu yang pertama ni. A. Q bersilang R. Q bersilang R ada nombor 3, 4. 3, 4. Tapi yang berloreknya 4 saja. So, kita potong A. Okey, B pula. Bukan B, bukan P bersilang R. So, bukan P yang tiada dalam P ni. Jadi, 4 dan 5. Okey. Kemudian, bukan P ni bersilang dengan R pula. Okey, R ni ada 3, 4. Tapi, kita nak yang bersilang dengan R dengan bukan P sahaja. So, 4, 5, 3, 4. Ada 4 sama kan? Jadi, 4 saja dia berlorek. Okey, betul lah 4. Jadi, perlu tak kamu cari C dengan D? Tak perlu, tak perlu, tak payah. Jangan bazir masa yang ada untuk jawab soalan lain. Okey? So, dia dapat B. Memang confirm jawapan dia B. Okey? Okey, soalan nombor 33 pula. Oh, senangnya. Rajah 33 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta. Okay, ni set semesta ni gambar rajah Venn. Senaraikan semua elemen. Elemen ni unsur ya. Unsur set bukan Q. Ni Q. Dia ada 3, 7, 5, 6, 4. Yang bukan Q di luar Q. Iaitu 2, 8, 9, 10. B. Bola jawapan dia. Okey. Kenapa cikgu ambil 10 juga? Sebab 10 ni ada dalam set semesta ni. Dan dia bukan Q. Okey. Soalan seterusnya soalan 34. Alright. Okey, yang ni adalah pemfaktoran ungkapan kuadratik. Okey, kalau dapat soalan yang ni jangan nak hentam, cuba buat. Senang je. Okey, ini adalah persamaan kuadratik di mana bentuk dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey. A dia, tengok sini. A dia 1, compare, bandingkan. B dia negatif 8 dan C dia 15. Okey. Cikgu ajar guna calculator Oh, sorry. Okey, tekan on. Tekan mode 1, 2, 3 sampai nampak EQN tu. Tekan 1. Okey, degree ni, unknown ni ada 2. Ke 1. Kita nak degree. Tekan nak panah kanan sekali je. Okey, degree dia tekan 2. Okey, so A dia adalah tadi 1. 1 tekan sama dengan. Okey, B dia pula adalah negatif 8. Sama dengan C dia adalah 15. Okey, jadi X1 dia 5, X2 dia 3. Okey, nak padam balik, tekan on, shift, mode, tekan nombor 3, on. Okey, hilanglah EQN tadi tu. Jadi, X1 5, X2 3. Okey, ni bukan jawapan dia. Kamu kena masukkan dalam kurungan. Sebab ini bila dikeluarkan kurungan. Okey, X tolak 5, X tolak 3. Jadi, jawapannya adalah A. Okey. Macam mana? Betul tak cikgu buat ni? Kan betul ke salah? So, kita semaklah balik. X tolak 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Sama. Okey? Macam ni betul ke tidak X tolak 3 ni? X tolak 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Sama juga. Jadi, A lah jawapan dia. Tidak dinafikan lagi. Okey? Okey, soalan 35. 35 ni panjang sikit. Tapi tak panjang sangat lah. Okey, yang ni memang soalan yang kamu semua kurang suka lah. Okey, dalam rajah 35, garis lurus PQ adalah selari dengan RS. Okey, bila selari ni biasanya adalah kecerunan sama dan kecerunan sama.
Jadi kecerunan PQ ni sama dengan RS. Okey, kecerunan. Rumus dia adalah, dan dia dikenali sebagai M. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni rumus kecerunan. Apa benda Y2 tu? Okey, Y2 tu adalah nilai Y yang kedua, nilai Y yang pertama. Okay, mana-mana kamu boleh ambil mana, tapi jangan tertukar pula. Okay, label lah kalau takut. Okay, ni cikgu ambil negatif 3 ni Y2 lah. So, ni X1, Y1, X2, Y2. Okay, masukkan dalam persamaan lah. Negatif 3 tolak 5. Okay, Y2 tolak Y1. Dan negatif 4 tolak 2. Jadi, kamu pemudahkan negatif 8 per negatif 6. Jadi, kecerunan dia 4/3. Sama dengan kecerunan RS. Okay, 4/3 tu. Okay, so Y sama dengan MX tambah C. C tu adalah pintasan Y. Pintasan Y di mana nilai X kosong. Okay, nilai X kosong. Sini adalah pintasan Y dia. Negatif 6. Okay, jadi. Okay, sebenarnya dah tahu dah negatif 6 tu. Tapi cikgu buat lagi. Kita gantikan koordinat kosong negatif 6 ni. Okay, dalam persamaan ini. Negatif 6 sama dengan 4/3 darab kosong tambah C. Jadi 4/3 darab kosong kosong lah. Jadi C sama dengan negatif 6. So tulis je lah balik. Sebab ni RS kan. Y sama dengan MX tambah C. Jadi M dia 4/3. Y sama dengan 4/3 X tolak 6. Carilah jawapan dekat sini. Jawapannya adalah D daun. Okey. Okey, soalan 36 ni kebarangkalian. Okey, sebuah bala mengandungi beberapa biji guli biru, hijau dan merah. Sebiji guli diambil daripada balang tu. Kebarangkalian mengambil guli biru dan guli hijau masing-masing ialah 3/7 dan 5/14. Tulis apa yang kandungan soalan tu. Jadi, kebarangkalian biru 3/7, kebarangkalian hijau 5/14. Dia nak kebarangkalian guli merah. Okey. So, kan seluruh kebarangkalian PA tambah PB adalah 1. Jadi, untuk mendapatkan guli merah, kita tolakkan lah. 1 tolak 3/7 tolak 5/14. So, kamu akan dapat 3/14 guli merah. Jadi, jawapannya 3/14. C. Cawan. Okey. Okey. Soalan 37 pula. Oh, ni lagi senang. Okey. Jadual menunjukkan bilangan pesakit yang menerima rawatan di sebuah klinik dalam bulan Januari, Februari, Mac. Diberi jumlah pesakit yang menerima rawatan ialah 1000 orang. Okey. So, seorang pesakit dipilih secara rawat untuk menerima rawatan secara percuma. Cari kebarangkalian pesakit itu adalah pesakit yang telah menerima rawatan dalam bulan Februari. OX. Tak tahu berapa orang. So, kita baca soalan tadi 1000. Ingat bila baca soalan, kita dapat maklumat. Jadi, 1000 tolak 295 tolak 305 dapatlah 400. Yang menerima rawatan bulan Februari. So, 400 tu kita per dengan 1000 orang tadi. Jadi, kamu permudahkan sahaja 2/5. Kalau takut salah, kalkulator kan ada. Okey, jadi 400 per 1000. Nah, jawapan depan mata. 2/5. Okey. Senang kan? Okey, soalan 38 pula. Okey, ini adalah ubahan. 35 punya topik. Okey, diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X apabila Y sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Y berubah secara songsang dengan 1/X kuasa 2 lah. Lepas tu, K dia dekat atas lah. Y sama dengan K per X kuasa 2. So, kita kena cari K. Cari K. Jadi, bila Y sama dengan 2 dan X sama dengan 3, mana cikgu dapat ni? Daripada soalan. Okey? Daripada soalan ni. Ni.
Okey. So, Y2, X3 gantikan Y ni 2. K tak tahu. X tu 3. Okey, jadi 2 darab 9, 18. Y sama dengan 18 per X kuasa 2. Okey, dia nak cari nilai Y apabila X sama dengan 5. Okey, ni bila X sama dengan 5, Y sama dengan 18 per X per 5 kuasa 2. Jadi 18 per 25. Ni jawapan dia. Okey, jawapannya A, ayam. 39. Okey, kalau tak faham kamu repeat balik. Lepas tak faham lagi tanyalah cikgu ni. Okey, cikgu free saja. Okey. Tutup sikit yang bawah ni. Okey. Hubungan di antara W, Z dan R ialah W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Z dan secara songsang dengan R. Diberi bahawa W sama dengan 10 apabila Z sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Z ya. Okey. Cari nilai W apabila Z sama dengan 9 dan R sama dengan 6. So, dia nak W ya, bukan K ya. So, kamu kena cari K dulu. K kat mana? K kat sini, sebelah Z, punca kuasa 2Z. Jadi, masukkan nilai yang diberi dulu dekat atas tu. Mula-mula diberi tu. Kamu kena guna yang ni ya. Jangan guna yang bawah lagi tu. Untuk cari K dahulu. So, W 10. K dia cari punca kuasa 4. Dah bahagi 2. Okey, punca kuasa 4 tu adalah 2K. 2 darab 10, 20. 20 sama dengan 2K. K sama dengan 20 bahagi 2. K sama dengan 10. Jadi, 10 tu dekat sini. W sama dengan 10 punca kuasa 2Z bagi R. So, kita guna nilai yang kedua ni. Okey, so 10 darab punca kuasa 9 bagi 6 dan W sama dengan 10 darab 3, 30 bagi 6, 5. Okey, jawapannya 5. Jawapannya C, cawan. Okey. Ni ubahan songsang, ubahan bergabung dan ubahan langsung. Dah belajar dah. Okey, soalan 40. Last sekali untuk kertas 1 ni adalah soalan matriks. Okey, matriks ni ini adalah darab ya. 1, negatif 3 darab matrik negatif 1, 2, 3, negatif 5. Okey, cikgu ajar kamu buat palang, ikut baris dan lajur. So, tulis dulu 1, negatif 3 dulu. Jangan tulis yang ini dulu. Okey. 1, negatif 3, negatif 1, 2, 3, negatif 5. Buat garis macam ni. So, kita kena darab ikut baris dan lajur. Baris laju. 1 darab negatif 1, negatif 1. Tambah, masih tambah. Negatif 3 darab 3, negatif 9. 1 darab 2, 2. Negatif 3 darab negatif 5 adalah positif 15. Jadi, guna kalkulator pun nak corang pun boleh. Negatif 10 dan 17. Jadi, jawapannya adalah ayam A. Okey. Okey, itu saja untuk kertas 1. Next week, kita bincang kertas 2 pula. Okey, stand by.